Dua wanita yang menyandang profession yang lazimnya oleh lelaki. Jadi hari ini ada dua je ya. Betul. Jadi kita nak bersama dengan mereka untuk topik ni di mana wanita dalam profession lelaki. Bersama dengan kita adalah pegawai wanita TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. Selamat pagi kepada Komander Nazrah Muhammad Darus. Selamat pagi. Datang. Dan juga bersama dengan kami adalah pengarah urusan Zarik Medik Sdn Bhd, Datuk Paduka Zarina Sabdin. Selamat pagi dan juga selamat Hari Wanita. Terima kasih. Pastinya perlu untuk kita fahami, ialah dalam keadaan berinform sebegini, ramai lelaki pun sebenarnya takut, masih ragu-ragu untuk menyertai, dan juga dibangkitkan boleh ke wanita menyertai satu bidang yang kita lihat sebagai satu profesi yang lasak, memerlukan ketegasan. Permulaan menyertai pasukan beruniform ini bagaimana, Puan? Bagi saya, waktu saya mula-mula menyertai pasukan uniform ni, saya selepas saya tamat sekolah SPM. Jadi saya memang apply ke universiti tentera. Tentera tu memang saya spesifik tentera laut lah. Memang sebab saya berminat dengan pakaian yang putih seperti apa yang saya pakai hari ini. Dan alhamdulillah saya dapat tawaran untuk menyertai tentera laut. Dan saya bermula pada tahun 1995 lagi menyertai tentera laut. Jadi daripada situ, bila kita masuk dalam latihan tu, timbul minat terus ya, minat, jatuh cinta terus pada TLDM lah. Dan terus hingga sekarang saya masih kekal lah hingga sekarang. Tidak pernah tertekan dengan sebarang aktiviti ataupun sebarang program yang bersifat lasak. Pada mula dia tu waktu latihan lah ya. Memang agak terkejut. Terkejut ialah latihan lasak yang lasak tu zaman sekolah tu memang dah lasak ya, aktiviti pelbagai. Cuma bila masuk dalam bidang kenderaan tu, dia disiplinnya lebih kuat ya, lebih hebat. Yang mana ialah cara latihan ketenteraan tu bukan semua orang boleh ya. Ada juga yang keluar waktu latihan, tapi alhamdulillah lah boleh. Saya harungi lah. Jadi Datuk Paduka juga ya, ahli perniagaan yang sangat berjaya. Mungkin boleh ceritakan tentang perjalanan anda untuk tiba di tempat di mana anda kini sedang berada. Saya menceburi perniagaan medical ini adalah disebabkan atas desakan hidup. Kerana pada ketika itu saya switch profession daripada total logistic company shipping, dan saya terpaksa mengurak langkah untuk venture into medical business, which I don't have any background dan latar belakang dan sebagainya. Tapi disebabkan pada satu hari setelah saya berhenti dari bekerja shipping line dan tinggal di rumah, anak saya for the first time menanyakan kepada saya, memberitahu saya, Mama, hari ini adalah hari terakhir kita makan kerana beras dah habis di rumah. Dan telur pun dah habis. Jadi saya seperti orang tidur, dikejutkan dari tidur, dari mimpi yang lena yang setelah sekian lama. Dan I have to do something to betulkan keadaan. Dan saya berbekalkan sedikit keuangan, pergi mendapatkan pekerjaan. Dan masa tu saya joint venture dengan orang lain lah untuk medical business ni. Dan saya tidak mempunyai apa-apa pengalaman di dalam bidang ini. Terjun. Tapi dengan takdir Allah yang Maha Kuasa, berbekalkan tawakal saja, saya telah mengurak langkah untuk berjaya. Dan alhamdulillah, the company from zero to something, I turn into something. Dan masa kesusahan saya, adik-beradik saya seorang pun tak tahu, dan saya tidak menyatakan kepada sesiapa tentang kesusahan saya. Saya telah pergi ke rumah mak saya meminjam beras sekampit kecil lah untuk, dan itulah yang terakhir. Dan saya meletakkan nekat yang tinggi dalam diri saya untuk tidak mengharapkan kepada bantuan sesiapa kecuali Allah. Hebat sekali. Itulah kita katakan sebagai di sebalik satu kekuatan tu, wanita ini memang sudah pun dizahirkan ada kelembutannya. Dan kelembutan itu kadang-kadang dirahsiakan. Kita nak tahu juga, ialah keterpasan itu yang membangkitkan ke arah siapa Datuk Paduka sekarang ini. Namun strategi dan apa yang menjadi faktor
yang kuat kepada Datuk untuk konsisten dan supaya berada dalam situasi ataupun berada di kedudukan sekarang ini? Saya berdoa banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya pandang muka anak-anak saya setiap hari. Dan saya berjanji dalam diri saya untuk memperbetulkan keadaan. Dan alhamdulillah saya bersyukur dengan bantuan Allah saya dapat melakukannya dengan kederat saya dengan tidak mempunyai kenderaan pada ketika itu. Saya naik bas saja. Ya. Wow. Itu berapa lama dah berlalu tu, Datuk? 90 I think about 10 years ago. Hari ini sudah cukup berbeza. Alhamdulillah dengan jadi, takdir Allah. Komander, kita juga nak tahu ya peluang yang diberikan terhadap wanita di tentera laut di Raja Malaysia ni. Peluang? Ya, di dalam tentera laut alhamdulillah peluang tu amat terbuka dalam tentera laut Malaysia. Pihak pengurusan pun memang bagi peluang kepada pegawai dan anggota wanita dan TLDM untuk meningkatkan kerjaya dari segi peluang pergi kursus, bertugas di pelbagai sektor, pelbagai bidang lah. Kalau sebelum ni mungkin hanya sedikit, tapi sekarang ni peluang tu dah banyak. Ada di antara kami yang telah menyertai bertugas di kapal, ya, diberi peluang bertugas di kapal, operasi luar negara, menyertai mission, exercise ke luar negara dan berkursus. Tidak berbagai isu gender lah. Tidak ada dah isu gender sekarang. Semua tu di dalam TLDM tidak ada isu gender. Ya. Jadi pihak pengurusan tu memang memberi sokongan lah terhadap wanita. Jadi kita wanita dalam TLDM tu perlu meningkatkan diri, kerjaya, jadi menonjol lah, kena menonjol sikit lah kan. Itu yang saya nak ajukan tu, nak tanya tu. Di sebalik kita melihat wanita itu sebagai seorang yang lemah lembut, seorang yang mudah bertoleransi, ada wujud simpati pada mana-mana pihak. Bagaimana untuk mendepani situasi itu kalau ada krisis, ada konflik daripada rakan sekerja ataupun tekanan daripada mana-mana pihak yang cuba membangkitkan perihal yang wanita tak boleh sebenarnya benda ni, contohnya. Ya, benda tu mungkin ada berlaku, tapi saya rasa bukan di dalam TLDM saja, mungkin di pelbagai sektor ya. Pelbagai sektor ada yang tak ada perkara begitu berlaku. Tapi dan bagi saya bagaimana, kerana saya ni telah dilatih. Telah latih sebagai seorang pegawai bagaimana kita nak menghadapi situasi, bagaimana kita nak menghadapi konflik yang berlaku sama ada di pejabat ataupun semasa kita melaksanakan tugas-tugas di luar. Di mana-mana kita nak jaga emosi, bagaimana kita nak memberi arahan, pemantauan terhadap tugasan kita. Jangan ialah gitu. Jadi Komander, kita dah tahu ya bahawa TLDM ni memang banyak peluang diberikan kepada wanita untuk menaik tangga kejayaan ya. Tapi nak tahu juga di sebalik batu ya, di mana pemikiran lelaki macam mana mereka juga hormat ataupun mereka ingat wanita masih berada di bawah secara mental. Secara mental, secara mental kalau soalan tu memang sesuai kot untuk tanya pada orang lelaki lah pandangan mereka terhadap wanita. Tetapi yang apa yang saya boleh katakan, kalau di dalam tugasan saya seharian ya, kalau di bahagian saya pejabat saya memang sekelilingnya hampir semua lelaki ya. Di pejabat saya tu hanya 3 orang je wanita dan daripada 42 orang lelaki. Jadi saya tak ada masalah lah sebab semua telah dilatih, telah dididik. Okey, bagaimana kita perlu menghormatilah sesama lelaki. Memang kita kat sini pun sama ya, bos-bos wanita. Datuk Paduka sendiri melihat arah tuju wanita hari ini, bagaimana sebenarnya wanita harus merebut peluang? Kita adalah banyak peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan. Seharusnya wanita bagaimana untuk merebut peluang yang ada ini untuk mengubah nasib diri, Datuk? Bagi saya untuk memulakan sesuatu adalah dengan menukar cara pemikiran kita lah. Dan jangan terlalu beremosi dalam segala hal dan harus pandang ke depan, tidak pandang ke belakang, dan teruskan usaha dan always buatkan satu objektif di dalam diri kita. Dan kita evaluate diri kita quarterly atau yearly, bagaimana tahap kita di tahap yang di mana kita berada. Betul. Saya rasa itu bukan saja pesanan untuk kaum wanita tetapi juga lelaki harus menjadikan mereka berdua sebagai inspirasi. Kalau mereka dua tokoh ini boleh berada dalam kedudukan mereka sendiri, apatah lagi kita berdua, Stephen. Terima kasih. Terima kasih.